Okey. Dia nak, soalan 9, dia nak lukis bumbung tebing layar. Okey, dia bagi yang tak lengkap, jadi kita kena lengkapkan lah. Okey, bumbung tebing layar. Ingatkan bentuk bumbung tebing layar, dia senang saja. Dia macam segi empat, tepat yang dibahagi dua lah. Kalau daripada pandangan atas dia. So, macam mana kita nak lukis bumbung tebing layar tu? Nak lukis macam ni lah. Okay, kalau tengok bumbung tebing layar. Nak lukis macam ni. Macam mana kita nak dapatkan bentuk untuk pandangan, nak lengkapkan pandangan sisi kanan dan juga dia punya pandangan atas. Yang lengkap dia bagi pandangan hadapan. Nak lukis yang ni. Macam mana cara dia kita nak lengkapkan dia? Okay. Nak lukis yang sisi kanan, kita boleh ambil lah ketinggian dia tu. Okay, sebab kalau kita nak ke atas, kita cuma nak buat yang tengah dia sahaja kan. Tapi nak dapat dia tu, kita kena ambil dari sisi kanan. Kita ambil dulu dia punya ketinggian. Okay. Dan okay, dekat sini, sebab dia pakai konsep ortografik, kita kena buat garisan 45 darjah. Okay, garisan 45 darjah sebab dia konsep ortografik. Jadi okay, tinggi bumbung boleh buat garisan 45 darjah. Okay. Yang ni tengok ketinggian dia. Okay, kita dah ambil dekat line yang ada dua kan. Ni dia punya papan tumpu kasau lah, papan cantik orang bagi yang dua line dekat bawah ni. Kita ambil yang bawah sekali. Kemudian nak dapat dia punya kiri dan kanan. Okay. Sebelum tu yang bahagian atas pun saya dah garis. Dan garisan 45 darjah ni. Okay, boleh lah kalau kita nak buat. Kalau kamu nak buat rapat dengan sini pun boleh. Tak salah. Kalau nak buat jarak pun boleh. Okay. Kalau tak mau betul-betul dekat sini. Selalu ada, boleh juga buat dekat sini. Tapi kalau tak mau buat dekat sini, bolehlah jarak sikit. Okay, jadi kita menggaris. Kena garis 45. Okay. Okay, tak boleh nak buat jarak. Kalau buat jarak, dia tak dapat bentuk yang sama. Jadi garisan 45 ni cuma betulkan. Kita ambil betul-betul dekat dekat sini. Betul dekat penjuru dia. Okay. Yang kena garisan 45, tarik bawah. Dan garisan 45, tarik bawah. Okay. Jadi nampak ambil dekat penjuru tak boleh ambil dekat tengah. Kalau dekat tengah tu kalau kita dah buat bahagi awal-awal tu boleh lah. Tapi ni sebab dia nak dapat yang asal, memang kena ambil dari betul-betul penjuru, garisan 45 darjah. Ni dia punya ketinggian. Ni garisan paling bawah. Dan nak dapatkan yang tengah-tengah ni. Okay. Dia punya tengah-tengah bumbung ni kan. Kita pakai sudut 30 darjah. Okay, kena pakai sudut 30. Ambil kat sini. Garis ke atas. Kiri dan kanan kena buat 30 darjah. Sepatutnya
Okay, kita akan dapatlah persilangan dekat situ. Itu dia punya tengah. Tengah. Dan bolehlah. Nah, dia punya dari atas. Tengah. Garis ke atas. Okay, kita dapatkan garisan penengah bumbung. Okay, baru dapat yang tengah ni. Okay, yang ni tak siap lagi. Sebab kita nak dapatkan. Okay, kita kena dapatkan dia punya tumpu kasau dia tu. Kita tengok balik. Okay, nampak kan? Okay, garisan tumpu kasau yang sebelah sini. Dia punya, kalau dia pandang sini, dia nampak dia punya papan tu sahaja. Dia tak nampak bumbung, nampak papan dia sahaja. Jadi untuk dapatkan papan ni, okay, kan dia ada dua line kan? Okay, kita ambil, tadi kita tarik garis line yang paling bawah untuk dekat sini. Untuk yang atas, kita ambil yang line yang kedua tu, yang atas sikit pada dia tu. Ni kena buat garis berhati-hati lah sebab lagi tak dapat punya apa yang sebenarnya. Okey. Yang kena bahagian atas tu kalau kita tarik, okey, dia akan kena kat tepi ni kan. Dia macam atas sikit lah pada kedudukan dia. Jadi yang ni yang kita bahagian atas dia, yang ni yang kita garis sampai atas. Garisan bersudut 30 darjah juga. Okey. Sini. Sini garis atas. Yang kena sebelah kanan pun sama. Okey. Lepas tu baru dia dapat yang sebenarnya. Okey. Garis tepi. Ya. Yang mana ni? Ada. Ambil dari sini. Kan dia tadi dari okey yang mula-mula sekali. Ambil yang bawah tadi. Ha. Dia ambil kat sini. Naik 30 darjah, naik 30 dia akan bertemu lah. Yang tu yang tengah dia. Ni dia punya sebenarnya saya pakai ni lah bahasa papan tumpu kasau ni. Kan dia ada dua line dekat sini. Di sini pun ada mesti ada dua line. Yang bawah sekali untuk bawah. Yang atas untuk atas. Dia akan kena line ni. Akan dapatlah dua ketinggian. Satu dekat bawah, satu dekat atas. Dua-dua ni naik 30 darjah. Sama juga yang sebelah kanan. Bawah sekali naik 30. Yang atas pun naik 30. Kita akan buat dulu garisan 45 darjah sebab konsep ortografik. Yes. Okay, kita akan buat dulu garisan 45 darjah. Okay. Buat tu garisan 45 darjah kat sini. Okay. Kita nampak dah kalau nak buat 4 bahagian pandangan atas tu kalau kita nak lengkapkan dulu pun boleh. Okay, sebab dia punya sangat mudah sahaja. Setiap penjuru kan, kalau dari pandangan atas, kalau tengok daripada bentuk pandangan hadapan dia ni, daripada setiap penjuru kita gunakan sudut 45 darjah daripada bucu, setiap bucu tu buat sudut 45 darjah. Tengok dia akan dapat benda yang sama lah.
Okey, kita buat sudut 45 untuk dari setiap penjuru, sudut 45 darjah. Okey, dia kena dapat macam tu dan dia punya garisan penengah kita sambungkan saja bucu yang terbentuk. Okey, jadi settle untuk bab pandangan atas untuk bumbung limas. Okey, dia naik 45 daripada setiap bucu dan kemudian bila dekat sini sambung dengan sini garisan lurus. Kita tengok betul tak? Boleh check, tengok dekat bawah dia betul tak betul. Betul dengan pandangan dekat bawah dia, kita tengok betul lah ni. Sepatutnya betul lah. Jadi untuk pandangan atas dia mudahlah kalau untuk bumbung limas kalau jenis macam ni lah. Dan sekarang kita sebab kita tujuan kita buat garisan 45 sebab kita nak lengkapkan pandangan sisi. Okey, pandangan sisi kita nak lengkapkan. Jadi kita bawa lah dia punya daripada pandangan atas ke sebelah kanan. Kita bawa 3 saja line dari yang hujung dengan yang tengah. Okay. 1, 2, 3. Yang garisan bumbung paling atas sekali, di tengah dan yang paling bawah. Tunjukkan 3 sahaja. Dan turunkan ke bawah. Kalau tengok dia dapat lah. Tengok dia akan kena yang tepi sekali, betul kan? Kalau ikut dia akan kena. Dan yang tengah. Okay, garisan paling atas. Dan sudut dia naik berapa? Mesti samalah. 30 juga. 30 darjah. Okey, jadi dah siap untuk bumbung limas. Kemudian, okey, bumbung limas Belanda. Kalau nak tengok macam mana rupa bentuk limas Belanda, dia gabungan lah. Dia gabungan bumbung tebing dan juga bumbung limas. Jadi kita nak tengok gambar dia. Okey, kita tengok kat sini. Yang macam ni lah yang kita nak siapkan bumbung limas Belanda. Okey, bumbung limas Belanda yang macam ni kita nak lukis. Sama aja macam buku teks. Okey, sama sahaja. So, cara nak lukiskan dia adalah dia. Okey, cara nak lengkapkan. Okey, sama macam tadi. Buat dulu apa garisan 45 darjah. Okey. Garis di tepi ni. Tak kena pula. Okey. Dan juga bahagian atas. Okey, buat garisan 45 darjah.
Okey, sama macam konsep, kita guna konsep ortografik. So, nak lukis dia, kita dah buat ni. Okey. Kita nak start dekat bahagian mana dulu? Nak start dekat bahagian atas ataupun dekat pandangan sebelah kanan. Saya rasa kita kena buat bahagian atas terlebih dahulu lah. Pandangan atas dulu. Sebab kita dah ada bantuan dekat sini ya. Okey. So, untuk lengkapkan dia, kita gunakan ni. Tempat dia naik 30, kemudian dia tiba-tiba dia naik ke atas kan. Okey, kita buat garisan ni ke atas dulu. Okey. Kemudian, yang ni kena pakai garisan 45 pada setiap bucu. Setiap bucu kita garis 45 darjah. Tu. Okey. Garisan 45 pada setiap bucu. Dia akan berhenti dekat bila kita kena garisan ni lah. Yang kita munculkan ke atas. Okay. Jadi kita sambungkan sini ke sini. Sini ke sini. Okay. Yang kita tak dapat adalah dia punya tengah dia tak dapat lagi. Okay. Tengah dia yang tak dapat lagi. Kita cuba dapat lengkapkan bahagian yang ni terlebih dahulu. Kiri dan kanan dia. Okay. Kemudian dia ni dia dah bagi dah bahagian bawah dia lengkap. So kalau kita tengok kat sini, dari sini nampak dia terus naik, kiri dan kanan dia naik 30 darjah. Daripada pandangan sisi kanan kan, terus naik 30 darjah ke sampailah ke atas. Jadi bolehlah gunakan yang set square yang sudut 30. Kita terus naikkan daripada yang dekat sini, penjuru ni, yang bucu tu, garis terus ke atas 30 darjah. Ini pun sama. Jadi terus kita dapat dekat situ. So kalau nak terus dapatkan garisan penengah kat sana pun boleh dah. Terus naikkan ke atas. Dan garis ke kiri lah dia punya tengah tu. Okey, sekarang yang kita kena lengkapkan bahagian dalam dia lah. Bahagian dalam dekat sini. Okey, nak lengkapkan dia macam bentuk apa segitiga tadi. Ni tengok balik. Okey, macam ni kan. Nak lengkapkan dekat bahagian dalam ni ya. Okey, sebab di atas ni. Okey, jadi ambil ketinggian dia dekat sini tu. Okey, unjurkan ke kanan. Okey. Garis, satu saya terangkan dekat sini. Okey. Dan bahagian dalam, kita nak buat line yang kedua kan dekat sini kan. Dia ada macam tu kan. Dia bahagian atas ni bumbung, tebing. So, nak lengkapkan garisan tu. Nak ambil dekat mana? Okey. Yang atas adalah untuk bahagian sebelah luar. Okey, garisan ni yang paling bawah ni. Kan? Jadi kita ambil yang atas ni untuk garis ke atas sana. Okey, yang paling bawah sekali ni kita guna set square 30. Guna penjuru yang paling bawah sekali garis ke atas. Ya, penjuru paling bawah garis. Okay, saya garis dulu. Saya tak padamkan dia punya garisan binaan. Tapi dia ada dalam bahagian segitiga atas saja.
Saya garis sebab nak tunjukkan dia ambil dari bawah ke atas. Ini pun sama dari bawah sampai atas. Tapi yang terang cuma sepatutnya dekat bahagian atas ni saja dalam segitiga lah saya bahasa dia. Sebenarnya yang terang. Yang bawah ni tak payah terangkan. Okay, sebenarnya line yang double tu ada dekat bahagian atas atas sahaja ni. Papan tubuh kasar ni ada dekat bahagian atas saja. Bahagian bawah ni tak ada sebab tapi saya nak tunjukkan lah dia diunjurkan daripada bahagian bawah ni. Daripada bahagian bawah sekali. Kan kotak tu kan penjuru paling bawah sekali diunjurkan dari situ. Okey. Okey, dan jangan lupa dekat garisan penengah ni. Dekat sini ada garisan lurus Kat sini kecil sikit je. Okay, boleh lah. Tengok boleh lah. Untuk bumbung limas Belanda. Okay. Kalau kita tengok yang dekat objek bangunan dia yang dibagi ni. Okay, sebelah sini adalah bumbung limas. Dan yang sebelah kiri Dan sebelah kanan adalah bumbung tebing layar. Okay, sebelah kiri bumbung limas. Dan sebelah kanan adalah bumbung tebing layar. Dan secara kasar kalau kita tengok. Dia seolah-olah bahagian bumbung limas ni dia mungkin tinggi sikit lah berbanding tebing layar. Okay, sebab kita nampak dia ada line naik macam ni. Bumbung tebing, kita tengok dia naik sikit. Dia macam bumbung limas ni tinggi sikit. Okay, jadi macam mana kita nak lukis lah. Okay, macam mana ni? Okay. Oh, kita tengok. Okay, pandangan sisi. Ini pandangan hadapan. Kalau ikut objek, pandangan hadapan ada dari sebelah sini. Sebelah sini adalah pandangan hadapan. Okay, tengoklah. Nampak kan? Ini, di sebelah sini pandangan hadapan. Dan dari sebelah sini adalah pandangan sisi. Okay. Sini ada hadapan, sini adalah daripada arah sisi. Dan pentinglah kalau kita tengok ni dia tempat bucu yang nak naik dia. Okay, bucu yang naik dia tu. Kita tahu kalau bumbung limas dia 45 darjah. So, kita bolehlah buat. Kita bucu dekat sini. Dan bucu sebelah sini. Okay, dia naik 45 darjah. Dia akan dapat macam tu. Sama dekat bucu dekat sebelah sini. Kita tak tahu nak stop dekat mana. Okay. Ya, garisan lurus. Kita gunakan dia pertemuan dekat sebelah kiri ni. Garis ke sebelah kanan. Okay. 45.
45 garis sebelah kanan dia akan bertemu dengan 45 sebelah sini. Ni ada terlebih sikit guys, tak apa. Dan kalau ikutkan dia akan turun sikit lah kan. Kat sini. Dia nak turun tu nak bertemu dekat mana tak apa. Okey. Kat sini nampak kan? Ini pun 45 darjah, kita garis 45. Garis dulu terlebih sikit pun tak apa. Yang dari sini 45 juga. Sini cucu ni. Okey. Jadi 45 dia dekat situ. Ini baru saya terangkan lah. Yang lebih ni tak apa lah, tak ada. Yang ni 45 naik kat sini. Yang ni 45 tadi. Dia bertemu dengan garisan yang sini. Dari sini pun 45 sikit. Dia akan bertemu dengan 45 yang dekat sini. Semua 45. Okey. Dan betul tak dia akan kena dekat bahagian bawah? Selalunya betul lah. Selalunya kalau ikut ni kan. Yang ni yang tengah-tengah ni. Betul tak dia bertemu? Kalau ikutkan kalau kamu mundur. Betul lah dia kena. Cuma terangkan. Okay. Jadi dah siap lah pandangan atas dia. Pandangan atas bumbung dia. Betul tak betul kita check balik dekat sini. Ada berapa garisan. Ataupun ada berapa muka bumbung lah. Kalau kita tengok ada berapa muka bumbung. Kalau saya label 1, 2, 3, 4, 5. Betul ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 muka bumbung pada bahagian pandangan atas. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat? Okey. Dan dekat sini dari pandangan hadapan kita cuma ada ketinggian untuk bahagian tebing. Jadi bahagian limas, okay, nak dapat ketinggian dia. Okay. Sekejap. Jadi kena buat juga garisan 45 darjah. Kena buat jugalah. 45 darjah. Yang mana kita akan gunakan sampai. Okay, saya gunakan yang ni. Okay. Saya akan gunakan dekat sini lah untuk buat garisan 45 bucu ni. Okey. Sini dengan sini ambil ini untuk garisan 45 darjah. Okey. Jadi dia punya okey, kalau kita tengok pandangan dari arah sisi ada kita nampak muka sebelah sini. Bumbung ni sebelah kiri ni lah. Sebelah sini pandangan sisi. Jadi okay, 30 darjah. Ni sepatutnya dia akan kena dekat sini line yang ni. Lima.
Ni garis kena kat sini dan turun ke bawah. Okey, yang sama macam silap 45 ni. Dan pakai dekat bawah ni. Okey guys, 45 ni kena ambil yang bawah ha. Nak ambil atas pula. Okey. 45 ambil yang bucu yang bawah ni. Panjangkan sikit lagi. Okey, sebab yang kalau kita ambil yang atas ni, sebenarnya kita tak boleh sampai ke sebelah kanan ni, ke sebelah pandangan sisi dia. Kalau kita tengok kalau ambil yang ni, macam mana dia nak kena dekat sebelah sini? Tak sampai kan? Nah yang ni, dia tak boleh. Jadi kita kena ambil sebab ni ketinggian yang ni lah. Baru kalau kita tarik, dia akan sampai kena dekat sini. Ya, okey, dia kena dekat sini. Okey. Jadi nampak dia lebih tinggi sikit daripada bumbung tebing. Jadi betul lah. Sebab dekat sini pun nampak dia naik atas kan. Dari sini dia naik atas. Maksudnya dia lebih tinggi. Bumbung limas ni lebih tinggi daripada bumbung tebing. Dia tinggi sikit. Ni ketinggian bumbung tebing tadi. Okey. Jadi dia betul lah. Dia tinggi sikit. Okey. Jadi kita kena unjur lah. Dua. Satu. Satu lagi dekat sini. Temu kat sini. Ada dua. Ini tak payah turunkan dulu. Nanti kita tengok dan kat mana. Okay, jadi yang ni yang betul-betul. Yang ni kita turun kat sini. Sikit. Okay. Okay, yang sebelah sini dia. Okay, kalau kita tengok kan. Kita tengok ada tepi ni bumbung tebing. Bumbung tebing bahagian tepi ni dia macam ni. Kalau daripada pandang arah sisi, dia nampak straight. Ini untuk bumbung tebing ni, untuk bahagian sebelah sini. Kalau kita tengok dari arah sisi, yang ni dia nampak straight saja. Sebab tu nampak straight macam ni. Dan lagi satu line dia. Kalau kita nak confirmkan line dekat sini, kita boleh ambil yang ni. Okay. Sebab kita nak buat garisan yang bahagian belakang sebelah sini. Ambil line ni. Dekat sini, turun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah. Okay, kena dekat sini. Baru naik 30 darjah ke atas.
Saya cuma nak confirmkan sahaja. Dia nampak macam tu lah. Okay. Ini memang line satu line yang sama aja, tapi saya nak confirmkan kedudukan dia dekat sini. Ni garisan ni pun ada sebab dia nak menunjukkan perbezaan bumbung. Okay. Ini adalah untuk gabungan bumbung limas dan juga bumbung tebing.